Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okey, jadi topik malam ini kita nak kenal tentang sektor dan juga sedikit sentimen di dalam bursa. So semalam kita dah lihat tentang KLCI indeks BSKL, dan kita dah tahu apa macam mana dia boleh membentuk indeks tu, apa saham-saham yang ada dalam indeks BSKL. Tapi kali ni kita nak kaji detail sikit, iaitu tentang sektor. Dan bila kita bercerita tentang sektor, kita juga akan sentuh sikit tentang sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan saham di dalam sektor. Okey, jom kita tengok. Alright, so first kali kita akan tengok sektor-sektor di dalam bursa. Okey, jadi kalau kita tengok semalam, apa sektor-sektor yang ada dalam bursa ni? All sector. Okey, summary. Okey, tengok kita ada beberapa sektor. Okey, so kita ada sektor industrial product, kita ada sektor teknologi, kita ada sektor consumer product services, glove di dalam sektor healthcare, palm oil dalam sektor plantation. Okey, construction, property ada sektor property dia sendiri. Dan dekat sini kita boleh tengok berapa sebenarnya jumlah dagangan, berapa volume setiap sektor tu. So kita boleh tengok macam mana sektor-sektor ni mengawal perdagangan saham di KLCI tu, di dalam bursa tu sendiri. So tengok industrial product paling tinggi, kemudian diikuti dengan teknologi, kemudian consumer product and services dan so on. Tapi perasan tak, kita ada juga kita juga boleh nampak main market dengan ace market dekat dalam bursa. Okey, maksudnya ini papan utama, ni papan ace lah, papan sekunder kot agaknya. Jadi main market ni ialah main market ialah papan utama lah, main market. Jadi apa yang besar dekat dalam ni ialah saham-saham yang besar-besar. Okey, compare dengan ace market. Ace market ni biasanya company yang macam baru nak masuk, baru nak mula, ada certain kriteria untuk dia masuk ace market ataupun main market. Tapi dia dibezakan dengan maybe dari segi market capital, kalau tak silap saya, market capital. Kemudian contoh dalam healthcare tak semua. Contoh healthcare, kita tengok. So healthcare dekat dalam main board kita ada beberapa saham ni. Okey, ini dekat dalam main board actually K Plus. Kalau kita ikutkan, K Plus juga saham yang bagus, saham yang juga membuat lonjakan yang tinggi. Tapi dia tak ada dalam ni sebab dia bukan dalam main market, dia dalam ace market. So mana lagi bagus, ace market ke main market? Okay, actually dua-dua pun okey. Tapi saham dekat main market ni biasanya saham-saham yang power lah. Ace market ni dia macam saham baru nak up lah, macam tu. Jadi dua-dua pun okey. Yang penting kita tengok sentimen, kita tengok macam mana pergerakan saham sesuatu sektor tu, apa sejarah dia, baru kita boleh tentukan. So kita tengok balik. Kita ace market, main market. Jadi contoh kita tengok dekat main market, kita tengok saham teknologi. Even sektor dia ada sub-sektor dia. Contoh consumer product, dia ada agriculture product, automotive, consumer service, food beverage. Okey, apa yang korang tengok ni ialah UOB punya platform CDS. So kalau korang dah ada CDS nanti, korang boleh tengok apa yang ada dalam dia lah, benda yang sama lah. So let's say kita nak tengok dalam consumer service, all, semua. So dia akan tunjukkan dalam consumer service main market. Nampak? So semua ini ialah saham-saham yang ada dalam industrial services. So kita boleh tengok change, tengok mana yang paling power sekali hari ni. Nampak
Amway. Sebab apa Amway ni? Amway Malaysia. Sebab apa Amway? Sebab dia dah umumkan earning. Dia umumkan earning berapa dah, 46% ke peningkatan. So that's why dia naik kau juga, dia naik 23 bit. So semalam 51, hari ni 5 dia naik tinggi sampai 549, dan at the end dia close pada 535 tinggi. Okey, dan yang lain. Okey, itu satu. Tengok yang lain pula. Tengok sektor yang lain. Kita tengok sektor teknologi. Teknologi pula. So ini semua saham-saham dalam sektor teknologi. So kita boleh tengok mana yang kenaikan tertinggi. Nampak Mitox tinggi, MyEG bawah sikit, Hitech Padu, Dinex, Disonic dan juga lain-lain. So kita juga boleh filter based on, boleh sort based on market cap. So lagi tinggi market cap maksudnya dia ialah industry leader. Makin rendah market cap, dia ialah laggard. Kita panggil laggard, kita panggil leader. Sector leader, sector laggard. Dan ini semua player di tengah lah. So kebiasaannya yang mana di atas-atas ni, contoh macam ni kan, kita boleh nampak gap 500 1 bilion. So yang mana atas pada 1 bilion, dia ialah sector leader. So yang mana bawah sikit, dan mungkin bawah sini sampai ke bawah sini, kita panggil sector laggard. So pergerakan dia, harga dia akan bergerak. Contoh bila ada sentimen baik tentang sesuatu sektor, maybe laggard, leader akan jalan dulu, laggard akan slow sikit. Kemudian at the end baru leader stop jalan, leader pula laggard pula jalan. So itu berkenaan dengan market cap. Market cap ni maksudnya dia macam market share lah, something macam tu. Maksudnya satu influence company tu dalam satu sektor tu. Macam ni dia dapat market cap ialah harga dia harga dia dagangkan kali dengan jumlah share. So dia ada 3 bilion share kali dengan RM2.61. So dia dapat 8.5 bilion ringgit dia punya market capital. So inaring antara top lah kalau ikutkan. Okay. So sama juga kalau kita cuba tengok dekat healthcare, all sector. So kita tengok dekat dalam sektor paling ni tertinggi dia, tak boleh lah, 56 bilion. Nampak? So macam mana dia declare? Ya, daripada harga dia last RM6.9, RM9.90 kali dengan share issued 8 bilion, so sama dengan 56 bilion. Okay, so ini market capital untuk so kita boleh tengok lah mana yang leader, mana laggard. So ini leader, ini laggard. Jadi, dan kita boleh tengok juga sektor-sektor. So kenapa kita nak kena tahu sektor-sektor ni? Okay, sebab sektor-sektor ni akan bergerak mengikut sentimen. So kenapa kita kena tahu sentimen? Okey, ada sebab dia. Benda ni kita panggil sebagai top down approach. Okey, so kisahnya kita boleh kita ada macam kitaran makanan ke apa ke. Okey, so dekat atas sekali ialah apa-apa berlaku foreign news. Okay. So bila ada apa-apa berlaku dekat perkembangan semasa, kita kena tengok news lah. Kita tengok news COVID kes meningkat, vaksin kan, itu semua itu datang daripada foreign news. Pfizer keluarkan vaksin baru, China keluarkan vaksin baru, Russia keluarkan vaksin baru. So daripada news-news semua akan menjadikan satu sentimen. So benda ni akan efek kepada KLCI, bursa kita. Sebab apa dia akan efek? Sebab dia akan efek kepada sektor-sektor di dalam KLCI. Contoh, kalau keluar vaksin kan, bila dah keluar,
sebelum COVID, okay, tiba-tiba keluar sentimen COVID case meningkat. Apa jadi pada KLCI? KLCI sebenarnya berturun. Nanti kita akan tengok graf. So KLCI menurun sebab apa? Sebab sektor-sektor contoh pelancongan, sektor-sektor perumahan. So apa-apa sektor yang terkesan akan drop. So setiap sektor yang terkesan akan drop, dan bila sektor ini drop, dia juga akan mengakibatkan saham syarikat, kan? Dalam sektor ni kita ada banyak saham. So setiap saham ni akan juga turun disebabkan sentimen terhadap sektor tersebut. So that's why dia akan menekan. So that's why kita bagi top down approach. Daripada foreign news, dia akan turun kepada saham, dan juga turun kepada KLCI, dan juga turun kepada pasar saham. Okey, contoh, jom kita tengok KLCI ya. Satu sentimen kita boleh tengok ialah pada PRU 2018. Bila yang masa Pakatan menang, kan? 9 Mei. Okey. 9 Mei 2018. So kita cari 9 Mei 2018, 30, 24, 14, 26, 9. Okey. So ni 4 Mac, 8 Mei. Dah nampak keesokan harinya, dia naik. Lepas tu tengok apa jadi lepas tu. Nampak? So kemungkinan sentimen yang tidak apa bagus bila Pakatan menang. Dan nampak maksudnya orang keluar. Mungkin awal-awal tu macam kacau bilau sikit, kan? Politik tak apa stabil. So foreign outflow lah. Orang kita punya fund keluar daripada Malaysia, daripada bursa, menyebabkan saham-saham semua jatuh. Okey, nampak? So apa jadi pula contoh? Okey, next kita tengok pada COVID. Ingat tak masa PRU bulan Mei silap? Okey, kita tengok bulan 3. Tengok ni pun kita nampak dah. Nampak 9 bulan, kemudian 12, 13, 16. Tak silap 13 bulan kot kita punya kita punya MCO ke 18. Lebih kurang itulah. Nampak harga dia drop. So apakah menyebabkan benda ni drop? Itulah sebab sentimen menekan harga. So disebabkan sentimen COVID tadi, kan? COVID menyebabkan KLCI kita drop, dan bila sektor kat sini pun drop, dia akan menekan juga harga saham untuk turun ke bawah. So itulah sebenarnya sikit-sikit kaitan antara sektor dan sentimen. Kenapa kita kena tahu sikit-sikit juga tentang sentimen ni? Sebab sentimen ni akan mempengaruhi harga saham. So kalau kita nak buat pilihan apa saham yang kita nak pilih, kita haruslah pilih berdasarkan yang saham-saham yang mempunyai sentimen yang positif. Itu nanti kita akan cerita lagi pada video akan datang. Okay, so setakat ini saja untuk kali ini. Assalamualaikum.